Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. So sebelum ni aku dah buat video mengenai iPhone dengan bajet sekitar RM1,000 ke RM2,000 untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia dan masih sedap untuk digunakan pada tahun ni. Kalau korang mencari iPhone dengan bajet RM1,000 ke RM2,000, aku sarankan untuk korang tonton video aku sebelum ni. Tapi untuk video kali ni aku nak kongsikan pula iPhone dengan bajet bawah RM3,000 dan semestinya banyak pilihan model yang menarik, ada yang baru, ada juga yang terpakai. Aku akan go through kepada iPhone yang pertama pilihan aku, iaitu iPhone 12 Pro yang dah boleh dapat sekarang ni sekitar RM2,900 sampailah RM3,200 bergantung pada condition, storage dan juga seller tu sendiri. So iPhone 12 Pro dilancarkan pada tahun 2020. Masuk tahun ni dah sekitar 2 tahun lebih kurang macam tu lah usia dia kan. Rekaan dia aku nampak masih relevan lagi, tak outdated mana pun, sebab iPhone 12 series iaitu iPhone 12 Pro ni sendiri dia menggunakan DNA rekaan iPhone yang barulah, iaitu rekaan yang jenis berkotak, bukannya curvy shape macam iPhone 11 series ke bawah, dengan flat screen Super Retina XDR OLED yang bersaiz 61 inci. So saiz dia tu memang ngam untuk pegang satu tangan, tak besar sangat, tak kecil sangat, dia sedang-sedang je. Kalau nak bandingkan dengan Pro Max, memang terasalah berat dan juga besar saiz dia. Tapi untuk 12 Pro yang biasa ni memang sedap untuk korang nak gunakan kalau korang yang tak suka besar-besar sangat lah. Honestly aku memang suka konsep flat screen macam iPhone 12 Pro supaya mudah nak pasang tempered glass, tak ada kesan bubble ataupun tak ada kesan habuk pada bahagian keliling, dan juga dia punya view angle tu nampak sedap saja mata memandang, tak adalah macam curve screen yang nampak ada bending line dekat bahagian keliling tepi dia tu kan. So itu adalah antara kelebihan yang ada pada bahagian skrin iPhone 12 Pro. Cuma kekurangan terbesar yang ada pada smartphone ni memandangkan dia dilancarkan pada tahun 2020, masuk tahun ni dah hampir 2 tahun, dan pada tahun ni pun kebanyakan smartphone dah ada refresh rate tinggi, tapi 12 Pro tak ada refresh rate yang tinggi, dia hanyalah 60Hz saja. So kalau nak bandingkan dengan 13 Pro yang ada refresh rate tinggi, promotion 120Hz, memang terasa jugalah dia punya smoothness tu sangat-sangat berbeza lah. Kalau korang yang dah gunakan 13 Pro ataupun Pro Max, aku rasa korang dah fahamkan macam mana kelancaran skrin yang ada promotion 120Hz. So depends juga, aku rasa untuk harga bawah RM3,000 boleh consider lah untuk dia punya kelebihan lain, iaitu prestasi A14 Bionic yang ada rangkaian 5G. Dan of course prestasi A14 Bionic masih perform lagi untuk korang nak gunakan pada tahun ni, walaupun usia dia dah 2 tahun. Untuk korang nak main game, sosial media ataupun buat kerja berat-berat, memang tak ada isu untuk prestasi A14 Bionic dia. Dan cakap pasal kamera, untuk iPhone 12 Pro menggunakan 3 kamera, dan ini adalah iPhone yang pertama yang menggunakan LiDAR sensor, iaitu memberi kelebihan pada gambar low light yang lebih kurangkan noise sikit, and focus tu dia okey sikit lah berbanding dengan tak ada LiDAR sensor. Untuk dia punya gambar malam pun aku rasa is better lah daripada 11 Pro kan. Untuk korang nak ambil gambar gunakan 12 Pro memang dah good enough bagi sebuah iPhone pada tahun ni. In fact iPhone 12 Pro pun mampu merekam video sehingga 4K 60fps untuk bahagian kamera utama dia yang ada OIS, dan juga selfie kamera pun boleh rakam video sehingga 4K 60fps. Dan untuk ketahanan bateri dia, 12 Pro hanya gunakan kapasiti bateri 2815 mAh saja. Aku pernah gunakan 12 Pro sebelum ni sebagai aku punya main daily driver smartphone, dan semestinya dia punya ketahanan bateri cukup bagus untuk penggunaan harian yang biasa. Tapi kalau aku yang heavy usage, at least dalam sehari tu 2 kali lah aku akan charge iPhone 12 Pro aku. So paling maksimum memang 2 kali je, tak lebih daripada 2 kali. Depends juga, kalau aku main heavy gaming kau memang 3 kali sehari tu normal lah. iPhone 12 Pro ni juga adalah salah satu iPhone yang pertama yang menyokong MagSafe. Kalau korang nak charge gunakan MagSafe ataupun nak letakkan magnetic wallet kat bahagian belakang tu, boleh gunakan iPhone 12 Pro ni. Cuma pengecasan dia limit sampai 15 watt saja. Last but not least, semestinya iPhone 12 Pro masih lagi dapat iOS update yang terbaru, dan aku jangkakan mungkin sekitar 4 ke 5 tahun mendatang lagi iPhone 12 Pro akan dapat lagi iOS update untuk korang merasai fungsi baru. Dan paling penting sekali adalah bug security, untuk pastikan iPhone kita ni tak mudah diceroboh ataupun tak mudah kena malware lah. So aku rasa memang penting lah untuk software update yang lebih lama, untuk pastikan kita gunakan smartphone tu lebih lama sedikit berbanding dengan smartphone yang biasa. Sebab Android biasanya dalam 3 ke 4 tahun saja kan, tapi iPhone more than 5 years pun ada. Dan untuk harga jualan iPhone 12 Pro yang terpakai sekarang ni, tak ada yang baru dah, korang boleh dapat sekitar RM2,900 sampailah RM3,200 bergantung pada storage, condition dan seller tu sendiri. Tapi memang normally bila aku survey dekat Facebook Marketplace ataupun dekat Carousel, harga memang boleh dapat the lowest variant sekitar RM2,900 sampailah RM3,200. Kalau ada luck maybe boleh dapat lower than that, tapi biasanya kalau harga bawah RM2,900 ni
ni ada yang Face ID problem kan. So aku galakkan untuk korang check betul sama ada Face ID dia okey ataupun tak okey, dan check lah bahagian-bahagian lain macam speaker dia, kamera, and then cuba skrin dia apa semua, tengok balik skrin dia okey tak okey, ada true-tone ataupun tak ada true-tone. So korang kena check betul-betul untuk pastikan yang iPhone yang korang beli yang pakai tu elok untuk nak digunakan. Model iPhone yang kedua semestinya iPhone 12 yang dilancarkan sama je macam iPhone 12 Pro, cuma yang ni versi lebih murah sedikit lah. Ada sedikit pengurangan yang Apple lakukan dan dia punya perubahan tu tak drastik sangat lah kalau kita nak bandingkan dengan iPhone 11 series kan. Macam iPhone 11 series, iPhone 11 dan juga iPhone 11 Pro, dia punya jarak perbezaan tu macam jauh gila kan, sebab iPhone 11 just gunakan IPS LCD saja. Tapi kali ni iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 menggunakan skrin yang sama, iaitu Super Retina XDR OLED yang bersaiz 6.1 inci, ada rangkaian 5G dan juga berkongsi chip yang sama iaitu A14 Bionic yang masih berkuasa untuk korang nak gunakan pada tahun ni untuk tujuan gaming, sosial media dan juga kerja. Tak ada masalah pun untuk prestasi A14 Bionic pada tahun ni walaupun usia dia dah 2 tahun. Cuma perbezaan yang paling ketara untuk iPhone 12 semestinya untuk bahagian kamera dia hanyalah 2 kamera saja, 12 megapiksel, kamera wide dan juga kamera ultra wide yang mampu merakam video sehingga 4K dan juga 60 fps. So rakaman video tu lebih kurang je, cuma dia punya kebolehan kamera tu ada kekurangan sikit lah, dan semestinya ada portrait, ada ultra wide, ada night mode dah. So korang akan dapat pengalaman kamera yang cukup bagus lah sebenarnya untuk iPhone 12 kalau nak bandingkan dengan 12 Pro. Dia lebih advance sikit kan. So kalau korang tak concern sangat bab video ataupun kamera, iPhone 12 is the best choice untuk korang semua dengan bajet bawah RM3,000. Kalau korang yang jenis tak heavy sangat gunakan smartphone dan juga guna biasa-biasa je, memang tak ada masalah untuk nak gunakan iPhone 12 dalam masa sehari. Tapi kalau korang yang jenis gunakan untuk tujuan gaming ataupun heavy sangat, memang dalam masa sehari tu 2 kali charge tu paling minimum lah untuk iPhone 12 ni kan. Dan macam biasa, iPhone 12 pun masih dapat kemas kini iOS yang terbaru, dan aku jangkakan lebih kurang je macam iPhone 12 Pro tadi, masih akan dapat iOS update at least dalam masa 4 ke 5 tahun mendatang lagi. So untuk harga jualan yang terpakai iPhone 12 sekarang ni, korang boleh dapat sekitar 2,300 sampailah 2,700 untuk 64GB sampailah 256GB, bergantung pada condition dan juga seller tu sendirilah. Tapi memang harga dia macam tu je untuk terpakai. Kalau korang nak beli yang baru, masih jual lagi dekat Apple punya website, iaitu harga starting dia adalah RM3,400 untuk 64GB saja. So aku rasa macam better beli second kot kan. Tapi kalau korang punya bajet tu macam tak sampai nak beli iPhone 12 dengan harga RM2,300 dan juga ke atas, mungkin korang boleh consider untuk dapatkan iPhone 12 ini dengan harga bawah RM2,000 dah dapat yang 64GB lah. Cumanya storage dia kecil sikit dan size kecil, bateri dia pun kecil kalau nak bandingkan dengan iPhone 12. So depends juga pada bajet dan juga keperluan masing-masing. Sebelum aku go through kepada model iPhone seterusnya, video kali ni ditaja oleh Enzo Camet. So kalau korang mencari Camet yang berkualiti, tahan lasak, senang gila nak basuh, kalau ada kotor-kotor tu just angkat, tebal macam tu je, and then fireproof, waterproof dan juga tahan lasak, aku galakkan untuk korang dapatkan Enzo Camet yang korang boleh custom ikut model kereta korang. So kalau korang pakai Mavic ke, pakai Mercedes, BMW, Honda ataupun any car model ataupun brand dekat Malaysia, mostly memang boleh pakai Enzo Camet ni. Just custom saja model kereta apa dan juga warna apa yang korang nak dapatkan untuk Enzo Camet. Sekarang ni ada diskaun 8% untuk korang dapatkan Enzo Camet dengan kod Enzo8. Masukkan saja dekat website diorang, korang akan dapat diskaun 8% untuk Enzo Camet. Okay, gue check out sekarang. Aku letakkan link dekat bahagian description untuk korang dapatkan Enzo Camet yang memang berkualiti gila. Aku memang gunakan dekat kereta aku sekarang ni. Model iPhone seterusnya adalah iPhone 11 Pro Max yang dilancarkan pada tahun 2019 dan masuk tahun ni usia dia dah 3 tahun dah. Aku nampak yang 11 Pro Max masih memberikan prestasi yang cukup padu lagi dengan chip A13 Bionic dia, cuma tak ada rangkaian 5G, hanyalah 4G sajalah. Kalau korang nak main game ataupun nak gunakan sebagai tujuan kerja, sosial media, memang tak ada masalah nak gunakan 11 Pro Max sekarang ni. Untuk bahagian rekat ni pun aku nampak dia masih relevan lagi lah, lebih kurang je macam iPhone yang terbaru, cuma dia punya shape tu adalah jenis curvy shape, dia bukannya jenis boxy macam iPhone yang terbaru sekarang ni kan. Cuma untuk looks dia tu memang nampak lebih kurang sama je sebenarnya, dengan pilihan warna hijau yang nampak sangat-sangat menarik untuk korang nak dapatkan iPhone 11 Pro Max lah. Cuma untuk dia punya size tu sebenarnya 11 Pro Max ni kecil sikit tau berbanding dengan 12 Pro Max, sebab dia menggunakan Super Retina XDR OLED yang bersaiz 6.5 inci saja, bukannya 6.7 inci macam 12 Pro Max ataupun 13 Pro Max. So itu adalah antara sedikit kelebihan dan juga kekurangan untuk apa yang ada pada 11 Pro Max ni. Dan macam biasa dia just ada 60Hz saja, bukannya refresh rate tinggi lah. So kalau korang nak expect refresh rate tinggi tu memang tak dapat lah pada iPhone yang model lama ni kan. Dan untuk dia punya ketahanan bateri, aku dah try gunakan sebelum ni, memang cukup mantap untuk korang nak gunakan dalam masa sehari, memang tak ada masalah. Dan kalau korang yang jenis heavy usage, macam biasalah, at least dalam masa sehari tu 2 ke 3 kali charging tu memang normal lah untuk iPhone 11 Pro Max ni. In fact 11 Pro Max pun menyokong fast charging 20W dan ada wireless charging, tapi tak
ada MagSafe pada 11 Pro Max. Untuk bahagian kamera, 11 Pro Max menggunakan 3 kamera utama iaitu wide, ultra wide dan juga telephoto 12 megapixel yang mampu merekam video sehingga 4K dan juga 60 fps. Cuma untuk 11 Pro Max ni tak ada lagi LiDAR sensor sebab LiDAR sensor starting daripada iPhone 12 Pro lah. So kalau korang nak ambil gambar yang cantik, aku rasa 11 Pro Max pun masih boleh deliver gambar yang cukup-cukup berkualiti untuk sebuah iPhone yang dah berusia 3 tahun. So ya, aku rasa why not untuk dapatkan 11 Pro Max kan untuk harga bawah RM3,000. Tapi kalau nak bandingkan dengan iPhone 12, actually aku lebih prefer untuk korang dapatkan iPhone 12 dengan prestasi yang lebih terkini sikit. Chip dia ada 5G lagi, cuma saiz dia kecil sikit lah nak bandingkan dengan 11 Pro Max ni kan. Sebab harga jualan untuk iPhone 11 Pro Max yang terpakai memang lebih kurang je macam iPhone 12, iaitu sekitar RM2,300 sehinggalah RM2,600. Cuma untuk 11 Pro Max ni ada pilihan storage sampai 512GB lah, bukannya 256GB macam iPhone 12 itu dia punya maximum storage kan. But yeah, depends juga pada korang punya keperluan dan juga minat masing-masing. Tapi kalau korang punya budget tu macam tak tinggi sangat, rendah sikit pada tu, maybe korang boleh consider untuk dapatkan 11 Pro yang biasa dengan harga sekitar RM1,900 sampailah RM2,500 untuk 64GB sampailah 512GB. So depends pada korang punya budget dan juga korang punya minat lah. Nak besar sikit ke, nak kecil sikit ke, so ada banyak pilihan kat situ kan. Model iPhone terakhir adalah iPhone yang baru saja dilancarkan di pasaran Malaysia pada tahun ni, iaitu iPhone SE generasi yang ketiga. Mungkin korang pelik kan, kenapa aku recommend iPhone SE 3 yang punya rekod yang lama ni kan. Ok, banyak juga reason kenapa aku recommend untuk korang dapatkan dengan bajet bawah RM3,000. Yang pertama disebabkan oleh harga dia memang murah lah kalau nak bandingkan dengan iPhone 13 yang baru kan. Sebab harga baru untuk iPhone SE 3 ni adalah bermula RM2,100 sampailah RM2,800, bukannya yang terpakai tapi baru. Dan dia memberikan prestasi chip A15 Bionic yang cukup-cukup berkuasa, ada rangkaian 5G lagi. Cuma itu je lah antara kelebihan dia, iaitu harga yang murah untuk phone baru dan juga prestasi A15 Bionic dengan rangkaian 5G. Lain-lain tu memang banyak juga kekurangan untuk iPhone SE 3 ni, memandangkan dia adalah iPhone versi budget. So kalau korang yang tak kisah pasal saiz yang kecil, iaitu skrin IPS LCD 47 inci yang masih ada home button dan juga mempunyai satu kamera saja, bukannya dua kamera, bukannya tiga kamera, dan ada portrait mode semua. Cuma untuk kamera dia mampu merekam video sampai 4K 60 fps dan ada Deep Fusion, ada Smart HDR4, lebih kurang je macam iPhone 13 series. So itu adalah antara kelebihan untuk bahagian kamera. Cuma dia tak ada night mode dan juga tak ada ultra wide. So ya, depends juga pada keperluan masing-masing. Ada yang tak kisah pun pasal kamera, pasal size screen. Mungkin iPhone SE generasi ketiga ni adalah pilihan terbaik untuk korang semualah. Dan dia punya bateri pun actually ada upgrade tau berbanding dengan iPhone SE 2. Kalau nak bandingkan kapasiti bateri iPhone SE 2 iaitu sekitar 1800 lebih mAh macam tu, tapi untuk iPhone SE 3 dia ada upgrade sikit untuk kapasiti bateri iaitu sekitar 2018 mAh, which is bagi aku okey-okey lah kan untuk sebuah iPhone yang compact dan juga just gunakan IPS LCD saja. So depends juga pada korang punya keperluan dan juga budget masing-masing. Tapi kalau korang mencari sebuah iPhone baru tapi memberikan prestasi yang cukup-cukup mantap, iPhone SE 3 is one of the best choice untuk korang semua dapatkan di pasaran Malaysia sekarang ni untuk harga baru. So guys, aku rasa itu saja antara senarai iPhone yang aku dapat kongsikan untuk video kali ini dengan bajet bawah RM3,000. Dan aku rasa antara banyak-banyak tu paling menarik sekali semestinya iPhone 12 Pro dengan harga sekitar RM2,900 sampailah RM3,200. So aku rasa iPhone 12 Pro is the best choice lah untuk iPhone yang terpakai. Tapi kalau korang nak yang baru, tak nak pening-pening pasal warranty semua, maybe iPhone SE 3 ataupun mungkin iPhone 12 mini ataupun iPhone 12 dengan harga sekitar RM3,400 tambah dalam few hundred saja, cuma dapat 64GB sajalah, bukannya 128 ataupun 256. Itu untuk yang baru, tapi yang terpakai memang dapat lagi murah daripada tu. So guys, berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.